Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Alright, ini adalah pertama sekali saya nak cakap, ini adalah video pertama saya bagi channel One William TV. Dan hari ini saya ada nak kongsikan sedikit berkenaan dengan pengurusan harta pusaka. Okey, jadi saya sebelum dulu saya nak perkenalkan diri saya. Nama saya Rizwan Azhar. So panggil saya Wan je. Saya dah berada di Prudential BSN Takaful selama 2 tahun Alhamdulillah. Okey, so perkongsian hari ini sekejap je dekat sini. Okey, so macam sebab kebanyakan apa yang saya nak mention dekat sini, kebanyakan rakyat Malaysia tak arif lagi pasal pengurusan harta pusaka ni. Mungkin ada setengah yang arif, ya, ada setengah yang tahu. Saya tak nafikan benda tu, tapi saya boleh cakap dekat sini ramai yang apa orang kata masih confused lah dengan apa dan macam kes-kes faraid dan sebagainya lah. Okey, tapi hari ni saya nak kongsikan beberapa perkara, apa yang boleh dibuat, apa persediaan yang perlu dibuat oleh kita lah sebagai orang Islam, kalau kes terjadi apa-apa dekat kita. Okey. Jadi biasanya orang selalu cakap, kalau berlaku, contohlah orang tu dah tak ada, dah meninggal dunia, jadi proses tu adalah faraid, which is like, saya pun setuju dengan faraid ni. Saya setuju dengan faraid ni, which is dalam Islam sendiri pun dah tetapkan dah, ya, untuk nak menjamin keadilan antara ahli waris. Jadi sebab tu Allah turunkan faraid dalam Islam. Bahkan dalam Al-Quran sendiri pun ada sebut perkara ini, ya. Okey. Okey, tapi ada, walau macam mana pun, dia tak semestinya apa yang kita buat ni just nak ikut faraid semata-mata. Sebab banyak benda lain, banyak kaedah lain yang kita boleh buat selain daripada faraid ni. Jadi saya nak kongsikan dekat sini lah. Saya nak kongsikan sikit je lah. Okey, salah satu daripadanya, ini yang biasa orang ramai dah dengar lah, takaful sebagai hibah. Okey, jadi maknanya hibah takaful ni, maksud dia yang paling senang lah, paling simple. So maknanya hibah ni, maksudnya dari segi bahasa tu hadiah lah. Maknanya duit, contohnya kalau katalah contoh, suami ni dah tak ada, dan sebelum ni dia ada buat hibah takaful, contohnya 500,000. Maknanya 500,000 tu pergi dekat isteri dia sebagai hadiah. Dan apabila isteri dapat apa hibah takaful tu, maknanya hibah takaful yang isteri dapat tu ialah hadiah tu sendiri, dan dia tidak wajib difaraidkan. Dia adalah hadiah lah kepada isteri, untuk nak cakap, orang kata simbolik dia tanda terima kasih lah, sebagai contohnya, terima kasih lah sebab dah jadi suami isteri selama beberapa tahun ke apa. Yalah, walaupun nyawa tak dapat nak diganti ke apa, tapi inilah hadiah yang paling bermakna yang saya boleh bagi dekat awak sebagai seorang isteri. Itu maksud hibah takaful ni lah, dan saya percaya ramai yang dah faham tentang konsep ini. Okey. Alright, yang kedua pula, yang second famous, dokumen harta sepencarian. Okey, harta sepencarian maksud dia macam ni. Harta sepencarian ni, katakanlah suami isteri, dia orang kata ada sesuatu harta tu yang diusaha samakan oleh suami isteri. Paling simple apa? Rumah lah. Okey, contohnya buat rumah atas atas dua nama sekali lah. Maknanya half dekat suami dan juga satu lagi half dekat isteri. Okey, jadi dekat sini harta sepencarian ni, maknanya kalau katalah berlaku, katakanlah suami meninggal tadi, maknanya rumah tersebut akan diberi terus kepada isteri.
Jadi maknanya sebab dia berlainan dengan hibah tau. Okay, jadi saya nak buat disclaimer kat sini, dia ada lain sikit dengan hibah Sebab kenapa dia lain tau. Okay, contohnya kalau macam hibah, contohlah macam suami nak hibahkan rumah. Bukan tak boleh, boleh. Rumah boleh dihibahkan, tapi make sure rumah tu mesti habis dibayar. Senang cerita tak ada hutang lah, tak ada hutang, tak ada apa-apa hutang. Jadi daripada situ bila tak ada apa-apa hutang, barulah boleh dihibahkan kepada isteri yang rumah tu tadi. Kalau katalah contoh, suami tu tadi dia tak habis bayar hutang lagi rumah tu, tapi dia fikirlah takut kalau jadi apa-apa, dia nak isteri tu dapat rumah tu juga. Jadi apa solution dia kalau rumah tu tak habis bayar tapi dia masih nak bagi kepada isteri dia juga. Jadi itulah satu kaedah yang mana yang dinamakan harta sepancarian, di mana uh, maknanya rumah tu tadi tu dia bagi, apa orang kata, kalau berlaku kematian suami, maknanya sebab isteri tu dia harta tu dia usaha sama dengan isteri kan dulu before that kan. Jadi maknanya rumah tu akan diberi kepada isteri tu tadi, dan isteri tu tadi bertanggungjawab lah untuk kalau katalah macam tu ada baki hutang lagi rumah tu, jadi selesaikanlah dengan selesaikanlah baki hutang rumah yang tertunggak tu tadi. Itu yang dinamakan dengan harta sepencarian. Okey. Alright. Yang ketiga, yang ni yang paling uh, tadi saya sebut hibah takaful. Yang ni hibah lah, maknanya hibah bersyarat lah. Maknanya dekat sini, hibah kat sini ialah kalau katalah contoh ada aset, ya, ada aset seperti ada rumah, ada kereta ke apa, jadi boleh dibagi secara terus kepada waris tanpa melalui proses faraid. Tadi yang macam hibah takaful saya sebut tadi tu, dia lebih kepada duit. Yang ni dia lebih kepada aset, macam saya sebut tadi lah. Okey, jadi maknanya kalau nak menghibahkan kepada isteri, make sure kena buat hibah bertulis. Dia tak boleh nak cakap-cakap macam tu je. Sebab kalau macam cakap-cakap macam tu, takut nanti orang lain lupa. Bila orang lain lupa, okey, contohnya lah macam ni kan, saya cakap dengan isteri saya, okey, saya cakap dengan isteri saya nak hadiahkan rumah ni, saya cakap dah dengan keluarga saya lah, macam main cakap macam tu je. Saya nak hadiahkan rumah ni pada isteri saya nanti kalau tak ada. Sebab kemungkinan besar kalau memang kita secara teknikal kita nak hibahkan, tapi sebab benda tu tak bertulis, dan sebab manusia ni mudah lupa tau. Kadang sehari dua je dah lupa. Bayangkanlah kalau benda ni saya cakap hari ni, lepas tu setahun kemudian kan, kita cakap setahun kemudian dia orang lupa, lepas tu saya dah tak ada. Jadi bila tak ada hitam putih, nanti takut nanti keluarga saya akan pertikaikan. Mana bila masa Rizwan cakap yang rumah ni nak dihibahkan kepada isteri ke apa, nampak tak dia ada pertikaian dekat situ. Jadi kalau nak buat hibah boleh, tetapi buat dengan hibah bertulis lah. Maknanya letaklah nama, okey, macam contoh saya Rizwan Azhar, saya nak hibahkan kepada isteri saya binti apa sekian-sekian, saya punya rumah dekat area KL dan juga kereta kepada isteri saya nanti secara terus 100%. Lepas tu ada tanda tangan, lepas tu ada saksi dan sebagainya. Jadi itu yang dinamakan hibah bersyarat lah, maknanya didokumentkan secara rasmi. Okey, right. So yang terakhir sekali ialah dipanggil faraid lah. Yang ni yang paling famous lah dalam perundangan Islam lah. Maknanya by default kalau berlaku apa-apa kematian terhadap seorang itu, dan maka harta-harta tu yang sedia ada, contoh macam cash kat dalam bank, rumah ke, kereta ke, apa semua yang harta ada pada dia, akan dibekukan dan akan difaraidkan, diagihkan mengikut waris-waris yang layak, mengikut kadar yang ditetapkan dalam Islam. Ini by default lah. Maknanya sebagai orang Islam kita kena akuilah faraid ni bagus dan adil kepada semua orang. Okey, tapi
ada tambahan sikit dekat sini lah. Okey, kalau katalah contoh nak buat apa faraid tu, make sure buat sekali dengan wasiat lah. Okey, apa tu wasiat tu sendiri? Okey, wasiat ni ada tambahan sikit lah. Wasiat ni selalu bila saya berteka-teki dengan orang kan, orang ramai cakap, oh wasiat ni dia lebih kepada macam apa kata hasrat lah. Hasrat kita, apa kita nak cakap. Contohnya kita nak A, kita cakap A, dia tulis A kat situ. Contohnya. Okay, which is memang betul pun, wasiat memang ada salah satu daripada dia. Iaitu kita menyatakan hasrat kita lah. Okay, apa hasrat kita kalau bila kita dah tak ada nanti. Okay, tapi perlu diingat wasiat ni dia meluas. Wasiat ni yang paling penting sekali, kita nak wasiat ni dia bagus dia kita dapat melancarkan pengurusan faraid tu. Maksud dia dalam sebab yang paling penting dalam faraid ni bukan saja pengagihan, tetapi siapa yang nak jadi pentadbir lepas dah kematian seseorang tu. Pentadbir ni dia lebih kepada macam ni lah, siapa orang kata bahasa mudah dia, Perdana Menteri. Siapa Perdana Menteri, siapa pengganti dia, siapa yang nak mentadbir harta ni, siapa nak urus tadbir semua, apa-apa semua berkaitan pasal kepimpinan ni dia, kalau orang ni dah tak ada, siapa successor dia. Itu maksud dengan wasi pentadbir tu tadi. Jadi wasiat ni dia menyatakan dengan jelas dalam dokumen tu. Dia cakap okey, kalau katalah contoh saya ada anak saya lah. Okey, katakanlah anak saya ada 3 orang. Okey, saya sebagai seorang ayah, okey, saya tulis kat wasiat tu, kalau saya dah tak ada nanti, maknanya anak pertama saya akan menjalankan semua pengagihan harta pusaka ni as pentadbir. Memang dia layak, satu memang dia layak dapat harta tu. Kemudian dia kena jadi pentadbir. Maknanya kalau apa-apa dia kena uruskan lah benda tu. Dia kena uruskan. Kalau ada macam contoh nak urusan tanah ke apa semua, memang anak pertama saya akan pergi. Tapi sekarang ni kita dah ada apa orang kata, dah ada solution yang lebih baik. Okey, solution lebih baik dia kalau kita rasa macam kita tak larat, bukan tak larat lah, macam kalau kita rasa apa orang kata, rasa takut kalau jadi apa-apa kat kita kan, takut kita tak larat nak buat seorang-seorang, takut tak terbuat nak seorang-seorang, kita boleh pakai pentadbir, kita boleh pakai wasi syarikat amanah, trustee lah. Maknanya trustee ni dia satu badan berkanun yang mana dia orang kata menguruskan pentadbiran harta tu mengikut cas yang ditetapkan lah. Contohnya as-solihin lah. Jadi maknanya kalau berlaku apa-apa kematian, contohlah tadi macam contoh situasi dia, saya dah tak ada, okey, dan saya namakan as-solihin sebagai pentadbir harta pusaka, maknanya diorang akan mengagihkan lah, maknanya mereka akan mengetuai segala pengurusan harta pusaka ke apa dengan wakil as-solihin tu kat dalam pengurusan tu tadi. So maknanya instead anak saya buat pengurusan harta pusaka tu, let the trustee do their job. Maknanya kalau ada urusan tanah ke apa, urusan berkaitan dengan harta ke apa, walaupun luar daripada kawasan KL atau Selangor pun, as-solihin akan uruskan benda ni. Jadi sebab tu kita ada banyak syarikat trustee sekarang ni. Salah satu dia as-solihin trustee. Okay, alright. Dan yang terakhir sekali, sebelum yang terakhir sekali ni, yang pasal faraid ni tadi ni, okay, make sure kalau sebelum nak diagihkan faraid ni, ada certain perkara yang kena settle dulu. Dia bukannya contoh kalau kematian seorang tu, terus dibagikan diagihkan mengikut warisan yang layak. Okey, dia ada syarat dia. Okey, syarat dia keadaan kematian lah. Maknanya kalau berlaku apa-apa kematian, first thing first, kena uruskan keadaan kematian. Contohnya kos penghubungan jenazah lah.
kos pengembunian jenazah kena settle dulu. Okey, yang tu yang pertama. Yang kedua, hutang si mati. Hutang si mati ni ada dua, ada dunia dan akhirat. So kalau hutang dunia, contohnya ada loan kereta, ada loan rumah dan sebagainya, memang kena settle dulu. Kalau kata ada hutang akhirat, okey, contoh hutang akhirat tu, contoh dia tak sempat buat haji, kena waris kena laksanakan badal haji, sama ada orang yang terdekat dengan dia ataupun dia boleh upah as a third party, boleh pakai buat badal haji. Dan kalau ada certain macam contoh dia tak bayar zakat ke apa, kena buat kena bayarkan zakat tu supaya amalan dia tu sampailah dekat dia, kita wakilkan untuk dia haji, zakat dan sebagainya lah. Okey. Dan juga laksanakan wasiat kepada bukan waris. Maknanya dalam Islam, semacam sebagaimana yang saya cakap tadi, wasiat ni Islam dah peruntukkan, contohnya 1/3 harta kepada bukan ahli waris, maknanya yang tidak ada pertalian darah lah. Jadi contoh anak angkat. So kalau katalah contoh, kalau macam contoh orang tu ada anak angkat, maka Islam dah bagi ketetapan 1/3 harta tu mesti diberi kepada anak angkat tu. Jadi kita wajib kena bagi anak angkat tu tanpa ada sebarang pertikaian. Memang Islam dah tetapkan macam tu. Right. Dan juga kos pengurusan harta pusaka lah. Contohnya kalau macam contoh kos pengurusan harta pusaka, contohnya dia ambil as-solihin trustee, dia ada certain charge lah yang kena bayar, maka kena lunaskan dulu. Kena lunaskan mengikut charges dia lah. Okey, bila lepas dah semua benda tu dah settle, barulah harta tersebut difaraidkan mengikut hukum syarak dan kepada waris yang layak. Okey, alright. Okey, situ. Okey, so itu saja sekadar perkongsian hari ini. Okey, kalau ada apa-apa soalan ke apa, boleh komen. Ada apa-apa komen atau soalan, boleh komen dekat ruangan bawah tu. Okey, dan jangan lupa like dan subscribe. Okey, semoga dipermudahkan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.